Selepas 5 tahun menyepikan diri daripada arus Perdana Politik Negara, Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil membuat keputusan kembali merebut jawatan nombor 1 sayap wanita UMNO pada pemilihan 11 Mac depan. Bertekad mahu meletakkan sayap itu lebih relevan, berani dan berwawasan, bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu mahu melupakan episod skandal NFC yang pernah mengheret namanya. Beliau berkongsi misi dan visinya untuk pergerakan itu jika diberi peluang, kembali memimpin sayap yang menjadi tulang belakang UMNO itu. Orang percalonan, apa yang mendorongkan Sri untuk kembali dalam arena politik selepas buat lama juga berehat? Sebenarnya saya nak maklumkan ya, walaupun saya tidak mengambil bahagian secara aktif ya di dalam politik UMNO, terutama dalam wanita UMNO, itu tidak bermakna yang Kak Ijat tinggalkan UMNO atau wanita UMNO. Ya. Cuma apabila Kak Ijat dah serahkan jawatan itu, serahkan, kita tak bertanding ya, sebab Kak Ijat membuat keputusan persendirian bahawa Kak Ijat nak bagilah kepada orang lain, terutama seorang yang lebih muda daripada Kak Ijat pada 2018 untuk mengemudikan wanita UMNO dan memberi kekuatan lah, hasrat Kak Ijat lah supaya memberi kekuatan kepada parti nanti. Tapi dalam masa itu Kak Ijat sabbatical, Kak Ijat mengambil macam cuti lah, kata sabbatical, dan melihat daripada luar. Dan ini banyak memberi pengajaran kepada Kak Ijat ya, betapa rakyat melihat kita, orang-orang UMNO, orang Barisan Nasional, dan apa dia kelemahan kita, apa kekuatan kita. Jadi hasil daripada itu, Kak Ijat jika diberi peluang ya, untuk kembali menajui wanita UMNO, jika diberi peluang sebab ada pertandingan ya, hasrat utama Kak Ijat adalah untuk memperdanakan wanita UMNO. Hasrat Kak Ijat, kalau kita nak rangkumlah, ialah untuk memperdanakan wanita UMNO. Supaya wanita UMNO kembali menjuarai isu-isu negara, ya, menjuarai perjuangan untuk isu-isu wanita, keluarga, ekonomi, politik dan lain-lain. Kerana wanita yang menjadi tulang belakang dalam parti, suara wanita mesti lantang, terutama apabila kita menghadapi krisis ataupun cabaran politik, cabaran ekonomi. Wanitalah mesti menjadi tunjang ya, kepada perjuangan pembangunan negara. Lagipun Kak Ijat yang pada akhirnya ya, dalam masa setahun lah, wanita dah datang jumpa Kak Ijat, sembang-sembang, mendapat pandangan, mereka pun memberi pandangan dan mereka meminta untuk Kak Ijat mempertimbangkan untuk kembali menajui wanita UMNO. Kak Ijat fikir panjang. Ini bukan satu keputusan yang Kak Ijat buat secara melulu. Ya. Sebab kita kalau nak bertanding, kita mestilah ada sokongan. Ya. Kalau tak adalah basic sokongan tu, susahlah, tak payahlah. Tapi dalam pertandingan, kita ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Itu adalah lumrah bertanding. Ya, dalam mana pertandingan pun akan ada yang sokong, ada yang tak sokong. Jadi insya-Allah lah kita, saya rasa siapa jua yang menawar diri, sama ada nak defend the post ataupun yang nak bertanding, Kak Ijat rasa semua ada peluang yang sama rata. Adakah dengan adanya atau sebenarnya ada kemungkinan yang tak? Okey, Kak Ijat nak clarify pasal 147 bahagian ni. Sebenarnya kalau kita tengoklah, Kak Ijat bacalah apa yang statement yang dibuat oleh Ketua Wanita Melaka. Beliau tidak kata yang 147 bahagian yang sokong. Sebenarnya yang datang ke rumah, yang berjumpa dengan Kak Ijat, nak tukar fikiran, nak berkongsi pendapat mereka, mereka nak dengar pendapat Kak Ijat, dan ada di antara mereka yang pujuk untuk Kak Ijat balik. Itulah yang 147. Sebab yang kita nak bertanding ni, memang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ya, kita tak tahu apa akan berlaku, kita serahkan kepada perwakilan. Kerana perwakilanlah yang akan membuat keputusan. Bukan mana-mana pihak. Ya. Di semua bahagian yang akan buat keputusan adalah
perwakilan. Ada mereka-mereka yang hanya mampu mempengaruhi keputusan ini. Jadi sebagai seorang yang mengamalkan demokrasi, kita mesti serahkan keputusan untuk memilih siapa patut jadi ketua wanita UMNO Malaysia yang akan datang. Kita mesti serah kepada peringkat akar umbi. Kerana kita parti akar umbi. Akar umbi lah yang mesti menyuarakan hasrat mereka, siapa dia mereka nak, dan kita mesti terima keputusan akar umbi. Kita sebenarnya hari ini tidak boleh memperkecilkan peranan yang dimainkan oleh wanita peringkat akar umbi di cawangan-cawangan, di bahagian-bahagian. Mereka cerdik pandai, tak kira umur mereka, yang dah menua, yang muda, mereka mempunyai akal pemikiran, mereka baca, mereka berilmu. Biarlah mereka membuat keputusan. InsyaAllah Kak Ijat rasa bahawa pada akhirnya mereka akan membuat keputusan yang tepat. Wallahualam siapa yang mereka nak beri. Kita pun belum lagi tutup siapa dia yang nak bertanding semua jawatan yang ada. Kita tunggu dan tengok. Oh, Kak Ijat rasa itu satu alasan yang tak ada traction lah. Adat resmi kita masuk politik, bukan politik, badan NGO, mana-mana tempat pula. Pertandingan itu adalah lumrah biasa. Bertandinglah, apa yang kita nak takut? Yang selalunya bila ada pertandingan tu, katalah dalam wanita, mereka kata akan ada perpecahan dalam wanita. Kak Ijat menyangkal dakwaan bahawa akan ada perpecahan di dalam wanita. Malah ia adalah satu amalan yang sihat, yang mana yang telah berbakti akan yang mana yang ketokohan yang ada di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, mereka akan diberi kepercayaan semula. Jadi mereka yang mana yang telah hilang kepercayaan oleh ahli UMNO atau perwakilan, mereka mungkin kalah, itu saja. Lepas itu, sesiapa jua yang menang menjadi tanggungjawab utama untuk membawa balik semua. Kak Ijat selalu daripada awal lagi beranggapan bahawa ketua itu adalah payung untuk semua. Dia bukan hanya payung dan memimpin tim dia saja. Itu maknanya satu ketua yang lemah. Kalau ketua yang betul-betul tulen, yang mempunyai kekuatannya dan nak menentukan bahawa visionnya itu menjadi kenyataan, mesti menjadi payung kepada semua. Dan jangan takut untuk mendengar pandangan-pandangan yang lain daripada pandangan kita. Sebab kalau kita nak ada satu demokrasi yang sihat, kita mesti rela untuk mendengar pandangan-pandangan yang mungkin bercanggah dengan pandangan kita. It's okay. You're macam anime lah. Ya. Kan? Kita bimbang, ada kebimbangan, adakah jadi tim A, tim B because of Tan Sri penyertaan dalam pertandingan kali ini? No, saya seorang yang amat positif. Saya dah tengok, saya dah lama dalam UMNO. Perkara ni tak akan berlaku. Mungkin permulaannya sehari dua tu mungkin ada keperluan untuk sesiapa yang menang itu bertaut kembali ahli-ahli wanita. Itu menjadi lumrah. It's the norm in any political party or in any NGO atau di dalam mana-mana pertandingan pun. I'm not worried about it at all. Sebab Kak Ijat dah pernah tengok ada dalam pertandingan yang amat sengit pun tapi kalau ketua itu hebat, dalam masa terdekat, dia boleh bawa balik, paut kembali ke ahli-ahli yang ada. Dan kita fokus untuk menentukan UMNO ini kembali kuat dan relevan. Dan wanita UMNO mesti memainkan tugas yang amat penting untuk mengembalikan kekuatan UMNO di persada politik negara. Bayangi Tan Sri dalam perjuangan untuk menyertai ketua wanita UMNO. Okey, sudah semestinya lah NFC ini akan menjadi salah satu isu.
Tetapi kepada Kak Ijat, saya menghadapi isu ni dengan keberanian kerana kita tahu apa yang sedang berlaku. Pertama, Kak Ijat tak ada pun apa-apa kes terhadap Kak Ijat. Keluarga Kak Ijat menjadi, suami Kak Ijat menjadi mangsa politik pada masa itu. 11 tahun yang lalu. Suami Kak Ijat bebas daripada tuduhan. Ya. Jadi kita kena move on dalam perkara ini. Kalau kita tengok tak ada manusia mana yang perfect, kita kata Tapi bagaimana Kak Ijat menghadapi cubaan dan cabaran yang amat besar ini. Saya sebagai individu, sebagai pemimpin, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai ketua wanita menangani cubaan yang teramat sangat itu. Alhamdulillah lah. Saya mendapat sokongan daripada wanita dikala saya menghadapi cabaran itu selaku ketua wanita. This is a political punya persecution at that time. And in politics, anything can happen. Jadi, ini adalah satu test ujian kepada saya sebagai pemimpin, sebagai isteri, sebagai ibu. Bagaimana saya nak menanganinya. Alhamdulillah lah. If you look at isu NFC ni, bila Kak Ijat kembali nak contest second time, ni tengah duk bergeledak ni isu NFC. Wanita UMNO masih memberi sokongan kepada Kak Ijat. Sebab apa? Mereka merasai apa yang Kak Ijat dan keluarga melalui. They feel it. Sebab apa? Mereka pemimpin wanita. Mereka ibu, mereka isteri. Dan saya rasa bahawa mereka hormat saya kerana saya melaluinya dengan hati yang cekal. Berpaksikan kepada kebenaran. Alhamdulillah lah. Jadi yang mustahak untuk wanita pada hari ini, mereka tanya kepada Kak Ijat, di mana kalaulah Kak Ijat diberi peluang, di mana Kak Ijat nak bawa wanita di masa ini? Adakah ketika ini suara itu tak lagi kuat? Yang feedback yang Kak Ijat kata adalah mereka mahu bahawa seorang pemimpin wanita UMNO itu untuk mempunyai keberanian suara lantang, mempunyai vision, mission yang lebih jelas, supaya membawa wanita ke satu arah yang relevan. Jadi sama ada ke tak ada, itu bukan untuk Kak Ijat nak buat andaian lah. Ini masing-masing ada andaian mereka. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Dan that is fair, it's okay. Plan. Yes. Saya rasa bila kita masuk tandingan ni, you ada plan untuk ketua wanita UMNO dan UMNO secara amnya menghadapi PRN. Betul lah. Apa plan strategi yang... Mesti ada, tapi takkanlah cerita sekarang. Baru saja offer sebagai calon, tak tahu nak menang ke atau tidak. Jadi we take one step at a time. Tapi mesti ada plan. Kalau diberi kepercayaan oleh wanita, Kak Ijat akan duduk bersama mereka secepat mungkin nak tengok macam mana ni kita dalam kerajaan perpaduan ni, dalam kerajaan perpaduan ini untuk membawa suara wanita, calon wanita ke hadapan. Okey. Sebenarnya, ada yang setengah tanya, Kak Ijat bacalah kenapa Kak Ijat dalam umur ini, dia katakan patutnya datang sebagai penasihat. Pertamanya Kak Ijat nak cakap pasal umur Di dalam perjuangan politik hanya umur saja bukan menjadi satu perkara yang kritikal. Kalau muda pun, kalau tak ada vision, tak ada semangat, mesti ada kesihatan, mampu memimpin satu pergerakan, then it's okay. Yang kita bimbang bila kita cakap pasal umur tu, semangat yang tua, visi yang lemah, itu yang bahaya di dalam kepimpinan, bukan umur. Malah mereka yang berumur, mereka bawa bersama mereka pengalaman, kebijaksanaan, kesabaran, dan juga mereka mampu untuk menggembeling tenaga. Kak Ijat minat untuk adakan satu roadmap roadmap untuk wanita UMNO
untuk membawa pemimpin pelapis ke persada perdana wanita UMNO. Mesti ada, kita buat dengan cara elok. Sebab apa? Kita yang berumur sebagai ibu, yang pelapis dalam wanita UMNO, mereka anak kita. Jadi kepada Kak Ijat, kalau mereka berjaya, kita sebagai ibu berjaya. Nak masukkan mereka di arus perdana, perdanakan ya, bakat mereka itu, potensi mereka itu, nak gilap mereka itu menjadi satu cabaran yang Kak Ijat menanti-nanti. Sebab Kak Ijat nampak banyak potensi ya, untuk kolaborasi yang cantik ya, di antara wanita yang berpengalaman dan pemimpin pelapis. Kalaulah Kak Ijat diberi tempat, sudah semestinya agenda untuk memberi tempat kepada pemimpin pelapis, memberi ruang dan peluang, menggilap potensi mereka. Kak Ijat dan tim kita yang tim yang ada di dalam wanita yang dah berumur, berpengalaman, mesti jadi mentor kepada mereka dan memberi peluang kepada mereka. Akan ada tempat untuk pemimpin pelapis. Sebab apa? Kalau kita tengok masa Kak Ijat jadi ketua wanita hari itu, pemimpin pelapis ramai bersama Kak Ijat. Kalau kita tengoklah, macam jawatan bendahari, 2 bendahari wanita untuk 2 term Kak Ijat, ex-puteri Datuk Nor Aslina, Ketua Puteri Johor masa tu, dan Datuk Azita daripada Pekan. Malah ketua wanita yang ada pada hari ini, Kak Ijat, selain daripada Kak Ijat yang yang memberi ruang kepada beliau untuk mengambil alih 2018, Kak Ijat yang beri ruang kepada beliau. Dan sebelum tu Kak Ijat yang menentukan bahawa pelantikan beliau sebagai setiausaha wanita PN. So memang dalam perjuangan Kak Ijat dalam wanita UMNO, Kak Ijat embrace Kak Ijat suka bersama-sama juga dengan pemimpin pelapis. Nak jadi penasihat ni, Kak Ijat tak setuju. Sebab wanita UMNO, kita tulang belakang. Kita ibu. Macam mana pula kita nak perlu penasihat? Kalau seorang ketua wanita itu perlu penasihat, maknanya ketua wanita itu lemah. Ketua wanita itu gagal menjalankan tugasnya memimpin pergerakan wanita UMNO. Betul tak? Nak ada penasihat, kita yang kena jadi penasihat, kita yang kena jadi mentor kepada yang lain. Pilihan presiden ataupun presiden minta Tan Sri sendiri bertanding. Tak ada. Itu yang disebut. Saya nak cakap satu ya, kita mesti hormat presiden kita. Presiden kita seorang yang waras, mempunyai kewibawaan beliau sendiri. Ya. Beliau tidak akan buat perkara seperti itu. Yang kebetulan beliau hadir di rumah saya just sebagai private dinner saja. Dengan keluarga, kerana beliau nak tahu, ramai ahli keluarga saya daripada anak muda. Jadi beliau nak tahu apa pendapat orang muda, tentang politik, tentang idea itu aja. Kita tak cakap pasal politik. It was not a political visit. Tak ada. Tiba-tiba pula lepas 5 tahun. Sebab apa? Kita semua dah lama dalam politik dengan presiden. Ya. Kita orang UMNO ni, kita keluarga besar. Macam Kak Ijat pun selalu kita visit rumah yang lain, orang lain pun datang visit rumah kita. Itu menjadi satu lumrah dalam UMNO lah. Tak ada apa yang menakjubkan ke apa, tak ada apa. Apa mesej Tan Sri kepada ahli-ahli akan keluar mengundi bulan depan? Okay. Kak Ijat harap bahawa semua perwakilan akan membuat pilihan lah. Pilihan seorang ketua, tak kira sesiapa pun ya, kita tak ada paksaan ya, tetapi mesti ada kepercayaan dalam hati bahawa ketua itu boleh memimpin dengan sebaik-baiknya, kerana landskap politik hari ini amat berlainan daripada dahulu. Kita ada kerajaan perpaduan misal kata ya pada hari ini. Hari ini kita mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan dalam kerajaan. Misal kata dengan DAP, dengan PKR, dengan amanah dan lain-lain. Seorang pemimpin itu, pemimpin wanita, mesti mempunyai kecekalan
ya, mesti mempunyai keberanian, mesti mempunyai visinya sendiri dan berdiri sama tinggi. Kalau tidak, suara wanita akan hilang di bumi ini. Itu saja. Bila nak pilih siapa dia jadi ketua wanita yang akan datang, pilihlah sesiapa, ya, tanpa fear or favor, ya. Jangan takut, jangan bimbang, pilih. Tapi dalam pemilihan itu sebagai perwakilan, ia menjadi amanah kepada puan-puan semua memilih ketua yang akan membawa wanita ke satu tahap yang mulia. Ya, sebagai wanita, sebagai ibu terbaik bangsa, wanita yang mempunyai suara, ya, yang lantang, wanita yang kembali gagah perkasa, wanita yang kembali relevan. Sebab kalau wanita lemah, parti UMNO akan hancur. Kalau wanita kuat, ya, alhamdulillah. Gambaran dekat luar, Tan Sri percaya ataupun ketua-ketua bahagian yang menyokong Tan Sri percaya Dato' Naraini fail. Apa pandangan? Oh, I did not say that. I know. That one kena tanya kepada wanita. Kita tak boleh buat andaian. Bila Tan Sri masuk bertanding menentang calon incumbent consider gagal lah. Not to expectation. Bukan gagal semua. Not to expectation. Tan Sri macam sebut tadi ada plan, ada visi, ada visi. Dan that means something missing there, you nak fulfill missing benda tu kan, gap tu kan. Yang tu kita kena tengok apa dia yang wanita UMNO pilih lah. Saya tak akan buat apa-apa andaian ke apa, tak ada. Ini demokrasi, saya meraihkan demokrasi, sebab itu Kak Ijat menawarkan diri. Apa pandangan Tan Sri mengenai Naraini? Dato' Naraini. Apa pandangan saya? Saya rasa bahawa situasi yang ada pada hari ini menjadi satu bukti kepada segala-galanya lah. Meaning perlu perubahan. Yang saya tahu, yang macam ni, okey, saya tahu wanita UMNO mesti berubah. Kalau kita duduk di takut ini, pengaruh kita, ya, akan luput begitu saja. Ini adalah hakikatnya. Wanita UMNO mesti berubah, mesti kembalikan semangat kekuatannya, mesti kembali relevan. Tudung merah ini, ya, mesti dikembalikan dengan penuh bersemangat, dengan ada vision yang jelas dan nyata. Last question. Apa pembaruan Tan Sri yang buat wanita? Pembaruan ni dia banyak aspek. Dia seperti mana saya kata, I'm a systems person. Saya suka kalau ada sistem, kita bekerja dengan ada plan betul-betul. Kita kena ada vision, mission kita. Sebab nak jaga 1.3 juta ahli wanita di 23,000 cawangan, kita tak boleh ad hoc, tak boleh macam tu je, tak boleh. Kalau kita nak touching dengan semua ahli wanita di cawangan-cawangan. Jadi itu sepatutnya menjadi keutamaan siapa jua yang menjadi ketua, membangun semula, ya, semangat wanita yang dah pudar di cawangan-cawangan. Itu hakikat. Ya, kalau tidak, kita tidaklah kalah sampai begitu dalam PRU baru ni.